Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qazaf merupakan suatu bentuk kesalahan jenayah dalam undang-undang Islam. Namun yang amat menggetarkan dan juga merisaukan apabila ia dinormalisasi dan seolah-olah menjadi kepentingan individu untuk menjatuhkan maruah seseorang. Tanya terus pada hari ini akan bercerita berkenaan Qazaf. Menuduh seseorang itu melakukan kesalahan zina dan liwat itu tidak dinormalisasikan dalam masyarakat, di sosial media dan sebagainya, sebab ini adalah tuduhan yang agak berat di sisi Islam. Ya, dakwaan melakukan penzinaan ataupun membuka aib ataupun pekung seseorang. Bersama dengan saya tanya terus Ustaz Abdul Hadi. Apa khabar Ustaz? Terima kasih bersama kami. Definisi Qazaf secara terus Ustaz ya. Apakah ia merangkumi cakupan kepada dakwaan yang berbentuk sadah ataupun benar? Ya, untuk menjawab soalan itu kita renung ayat daripada surah An-Nur ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbal lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Melalui ayat ini maksudnya ialah orang-orang yang menuduh, sama ada yang menuduh itu lelaki atau perempuan, menuduh perempuan yang baik muhsanat melakukan perbuatan zina, tetapi tidak membawa 4 orang saksi. Baik. Maka si tertuduh itu tak kira jantinanya mesti disebat dengan 80 kali sebatan. Baik. Dan tidak boleh diterima lagi penyaksiannya selama-lamanya. Dan yang ketiga, dia digelar sebagai seorang yang fasik. Berdasarkan kepada ayat ini, definisi Qazaf ialah seseorang yang menuduh seseorang yang lain, sama ada lelaki atau perempuan. Si tertuduh pun lelaki dan perempuan, dan si yang menuduh, penuduh pun lelaki dan perempuan, yang tertuduh pun lelaki dan perempuan, sama saja. Maka si penuduh tidak boleh membatang 4 orang saksi, maka dia dikenakan hukuman sebat yang diperuntukkan oleh Allah SWT sebanyak 80 kali sebatan. Dan hukuman 80 kali sebatan ini tidak terangkat sehinggalah dia dapat membuktikan dengan mendatangkan 4 orang saksi. Selagi mana tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, dia boleh dikenakan hukuman Qazaf yang diperuntukkan oleh Allah SWT, iaitulah 80 kali sebatan. Kalau tidak ada 4 orang saksi, apa alternatif lain boleh dijadikan pembuktian? Kalau tidak ada 4 orang saksi, tidak berlaku pembuktian itu, pendakwaan itu tidak berjaya. Dan si tertuduh akan dilepaskan. Melalui DNA ke, melalui tilam-tilam usang ke apakah, itu tidak diterima di dalam Islam. Baik. Islam menetapkan bagi kesalahan zina, liwat dan juga lesbian mesti mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Dan kalau sekiranya tidak dapat mendatangkan, lebih dilepaskan si tertuduh. Baik. Dan si penuduh mesti mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, dia juga boleh dikenakan dengan tuduhan. Artinya tujuan maqasid daripada undang-undang Qazaf indah untuk menjaga maruah seseorang daripada dicemarkan. Iaitu tujuan kadang-kadang dibuat tuduhan, dikatakan sebagai penzina, dikatakan sebagai seorang itu peliwat, dikatakan sebagai seorang itu lesbian, dengan niat jahat, dengan niat untuk menjatuhkan maruah, dengan niat untuk memviralkan, mencemarkan, membunuh dia punya personality seseorang. Itu tujuan dilarang perkara ini Qazaf. Dalam konteks undang-undang Islam, kanun tata cara jenayah syariah, apakah hukuman yang berat juga diberikan kepada pelaku Qazaf ini? Dalam enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri ada peruntukan yang telah diperuntukkan di dalam undang-undang. Tetapi tidak, yang menjadi persoalan bezanya ialah cuma ada sebahagian negeri yang tidak memasukkan menuduh orang liwat. Menuduh orang zina, semua negeri sepakat. Cuma menuduh orang liwat, menuduh orang lesbian, sebahagian enakmen kesalahan negeri-negeri tidak memasukkannya. Pun begitu, ianya boleh ditafsirkan oleh para hakim. Para hakim kalau yang berhukum dengan zahir, dia tidak masukkan liwat. Tetapi kalau para hakim yang menitik beratkan soal maqasid, dia melihat ianya satu maqasid, iaitu maqasid dia mempertimbangkan dari sudut objektif syariat, iaitu menjaga maruah, maka dia juga boleh menjatuhkan hukuman kepada mereka yang menuduh liwat, menuduh orang lesbian dan sebagainya. Tidak terhad kepada zina sahaja. Mendengar suatu bentuk tuduhan, mengulang siar suatu bentuk tuduhan, ataupun mengulang kembali tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh si pelaku, apakah ia juga digambarkan sebagai bersubahat dalam kesalahan Qazaf? Ya. Seorang yang berkata secara lantang, engkau peliwat, engkau penzina, dia boleh disabitkan, dia boleh dicas dengan kesalahan
khazaf. Baik. Tetapi orang yang mengiyakannya ataupun memviralkannya, dia tidak termasuk dengan tulisan. Tulisan-tulisan yang menyebut secara direct penzina, menyebut secara direct peliwat, menyebut secara direct seorang itu dituduh sebagai lesbian, boleh dicas walaupun dengan tulisan, walaupun dengan lisan, ataupun mengulang-ulang perkataan itu oleh orang lain, ataupun orang yang mendengarnya tidak menasihati. Dia berdiam diri, dia tidak menegur, seolah-olah dia meredai, dia juga berdosa, tetapi tidak boleh dicas dalam mahkamah lah, sebab dia tidak berkata, dia orang yang berkata. Bahkan menurut Menteri Agama kita yang bekas Ketua Hakim Syar'i Malaysia, dia kata kalau kita nyebut perkara itu di depan 4 orang di dalam bilik, maka sudah boleh disabitkan dengan kesalahan qazaf. Depan orang 4 orang, seorang yang berkata, 3 orang lagi yang mendengar, di dalam bilik, bukan di dalam rapat umum ataupun di dalam ceramah terbuka. Dalam bilik pun boleh dicas sekiranya yang dengar itu mendakwa kepada yang berkata-kata. Jika si pelaku qazaf ini bertaubat ataupun memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan itu, apakah boleh ditarik balik kesalahan ataupun menjatuhkan hukuman terhadap perbuatannya itu? Hukuman 80 sebatan itu tidak terangkat. Sehinggalah dia boleh mendatangkan 4 saksi. Selagi mana dia tidak boleh mendatangkan 4 saksi yang adil, yang nampak kejadian tersebut, seperti nampaknya batang celak masuk ke dalam bekas celak, dia kena nampak macam tu. Dan yang nampak itu mesti yang adil, jelas, adil. Kalau yang nampak itu orang yang fasik, ditolak penyaksiannya. Yang nampak itu orang yang tidak ada integriti, tidak diterima, hakim tolak. Atau pelaku qazaf. Pelaku qazaf itu dia tidak boleh memakai, tidak boleh memanggil saksi-saksi tersebut. Kerana saksi tersebut dikira tidak ada integriti, tidak ada kelayakan untuk menjadi saksi. Jadi bila tak boleh, seorang penuduh itu dia kena bertanggungjawab, dia kena disebat 80 kali. Kalau tidak mahu disebat 80 kali, dia kena meminta maaf kepada si tertuduh yang dituduh itu, sehingga dimaafkan. Baik, Ustaz, kita akan meneruskan perbincangan kita berkenaan qazaf. Kita akan berehat seketika, kembalinya nanti dalam Tanya Terus. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Bersua kembali dalam Tanya Terus ringkas dan padat. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Abdul Hadi. Ustaz, kita teruskan persoalan. Melabel seseorang dengan perkataan keji dan kotor. Apa itu juga digambarkan sebagai qazaf? Sekiranya pelabelan itu direct menyebut penzina, menyebut dia seorang peliwat, itu dikira direct, maka boleh dikenakan sebagai qazaf, sebab dia menyebut perkataan direct. Sebab itu di dalam pertuduhan-pertuduhan, orang tak berani, hatta penguat kuasa yang pergi cukup orang yang berkhalwat, dia tidak berani menuduh sebagai zina. Tetapi dia akan buh dalam kertas pertuduhan, dia akan letakkan, kamu didapati berdua-duaan bukan mahram, ataupun didapati berkhalwat bukan mahram. Itu saja. Dan ada peruntukanlah, boleh disabitkan kesalahan. Tetapi kalau zina tidak ada, dan liwat tidak ada lagi dalam sejarah dunia yang menunjukkan sabitan kesalahan diakibatkan daripada pendakwaan. Yang ada dalam sejarah Rasulullah, di zaman Rasulullah SAW, sabitan kesalahan dijatuhkan hukum hudud kepada orang yang berzina ini dengan pengakuan. Seperti kisah Ma'is bin Malik, dia mengaku kepada Rasulullah. Dia mengaku, dia kata dia berzina. Rasulullah kata, tak kot, engkau cumbu-cumbu saja kot. Kemudian dia kata, tak, saya berzina. Engkau raba-raba saja kot, bukan berzina. Tak, saya berzina. Baru Nabi jatuhkan hukuman. Jadi bermakna dalam bab maruah ini, kesalahan yang sulit, kesalahan yang tak nampak, yang keji, melibatkan kemaluan ini, ianya satu yang perlu ditutup, bukan dicanangkan. Ia dia bergantung kepada pengakuan daripada si yang berbuat zina itu. Untuk pelaku itu. Pelaku itu ada kesedaran untuk mendapat ampunan daripada Allah, dia pergi mengaku. Tapi dari sudut kita yang menuduh, penuduh-penuduh ni nak membuktikan tuduhannya, sudah pasti ianya macam mustahil untuk dibuktikan. Melainkan ianya datang daripada kesedaran si tertuduh untuk pergi mengaku di depan hakim
bahawa saya nak dijalankan hukum kepada saya sebab saya nak terlepas hukuman di akhirat nanti. Ketika ini Ustaz, qazaf dijadikan suatu normalisasi kesan kelicikan politik. Apa wajar hukum Islam diperlekeh atau diperlecehkan sebegini? Dah tidak wajar sama sekali hukuman Islam diperlecehkan, diperlekehkan, diremehkan. Sebab kita semua orang Islam, umat Nabi. Sebab itu dua perkara yang kita kena sedang sebagai umat Rasulullah. Kita kena jadikan Quran sebagai imam kita dan kita kena jadikan Rasulullah sebagai hidup di dalam hidup kita, di dalam akhlak kita. So apabila kita mengaku kita sebagai orang Islam, umat Rasulullah, tapi kita tak ikut ajaran-ajaran Rasulullah, prinsip kita langgar apabila seorang itu menjadi lawan kita. Sebila seorang itu jadi kawan kita, kita bela sebela-belanya. Kita keluar buku khazaf untuk menceritakan kesalahan, menuduh orang tanpa bukti, tanpa saksi. Tetapi bila dia jadi lawan kita, kita biarkan. Kita tidak tegur sahabat-sahabat kita. Kita tidak tegur anak-anak buah kita. Padahal kitalah dulu yang menentang perbuatan khazaf ini. Jadi soal prinsip. Kita mau didik masyarakat kita di seluruh Malaysia agar mereka menjaga prinsip. Kalau dia kawan atau dia lawan, kita tetap bela apabila dia tidak betul. Artinya kalau dia tidak melakukan kesalahan itu, dia tidak boleh membatangkan empat saksi, kita tetap kena marah orang bawah kita. Jangan celupar mulutmu, jangan jahat mulut dalam menuduh orang sebarangan. Jaga pertuturan. Ya, jaga. Itu tujuan maqasid syariat khazaf ini diturunkan. Dalam maqasid syariah juga adalah untuk kita melindungi maruah, menjaga maruah sesama manusia. Khazaf ini dijadikan sebagai satu benteng pertahanan diri dalam sifat manusia yang penuh dengan hasad dengki. Ya, karamatul insan. Kita ada konsep kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia itu pada darahnya, pada maruahnya, pada hartanya. Tidak boleh dicalarkan, tidak boleh dicarikan, tidak boleh dirobekkan. So, khazaf datang untuk melindungi maruah orang daripada diinjak-injakkan. Maruah kita semua sebagai umat Islam dijaga, dipelihara. Sebab itu kita nak tajamkan undang-undang Islam ini. Tidak mau tumpul lagi. Supaya kita boleh didik orang Islam supaya jangan terjebak dengan khazaf. Tidak cukup dengan dakwah. Tidak cukup kita dengan hanya berceramah macam ustaz ni. Kita juga kena menguatkuasakan undang-undang di peringkat mahkamah syariah dan juga di peringkat sivil, di peringkat negara. Jadikan perlembagaan negara kita ini supaya dapat follow Al-Quran secara sepenuhnya agar undang-undang khazaf hudud dapat kita apply secara sepenuhnya di dalam negara kita. Dengan demikian terpelihara maruah insan dan kita dapat didik masyarakat supaya jangan jahat lidah, jangan buruk kata-kata. Sebab kita kena kasih saudara yang kita nak tuduh tu. Sebab dia saudara se-Islam kita. Apa sebabnya kita nak menjatuhkan maruah dia sampai setahap itu? Kita kena ada sempadan dalam nak berpolitik, dalam nak membenci, dalam nak mencaci maki, kena ada sempadan. Nak menuduh tidak apa? Ada sempadan dia. Kalau sempadan khazaf jangan masuk. Kalau dalam sempadan kita kena faham. Sebab jahil membawa seorang itu jadi jahat. Kemungkinan jahil lah. Kita tak baca ayat, pada ayat yang Ustaz baca tadi begitu direct to the point. 3 kesan orang yang melakukan khazaf. Iaitu satu, kesan fizikal, kena sebat 80 kali. Yang kedua, kesan dari sudut integriti. Integriti maruah. Dia tidak boleh dipakai sebagai saksi dalam apa jua. Saksi jual beli pun tak boleh. Saksi pajak gadai pun tak boleh. Saksi nikah pun tak boleh. Ini kesan orang yang melakukan khazaf. Dan yang ketiga, dia dihukum sebagai fasik. Fasik ini dari segi agama, fasik dari segi agama mana tidak ada nilai di sisi orang Islam. Dari segi masyarakat, orang yang khazaf ini tidak ada nilai dalam masyarakat. Menjaga pertuturan dan juga hati. Terima kasih Ustaz Abdul Hadi kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kepada anda menonton kami dalam Tanya Terus. Teruskan riset anda. Kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.